Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali ke channel Lilia Pictures dalam episod ataupun playlist Detik Seram pada hari ini. Kali ini saya nak share dengan korang semua pengalaman ataupun kisah seram yang pernah berlaku ke atas diri saya sendiri sewaktu saya belajar di sekolah berasrama. Kisah ini berlaku semasa saya berada di tingkatan 2 di sebuah sekolah berasrama di negeri Pahang. Okey. Dah berlaku lama dah, tapi kenangan tu ataupun pengalaman tu memang tak pernah lupa. Ada banyak lagi pengalaman lain dan kenangan, sebab masa duduk di hostel memang banyak benda macam tu. Kita dah cuba nak elak tapi berlaku juga. Okey. Kisah ini berlaku semasa nak tidur malam. Okey. Jadi kalau di asrama pukul 11 warden dah memang jerit dari bawah, so tutup lampu semua dom. So pukul 11 masa tu dah tutup lampu. Bilik senior pula, kita orang ada 2 blok asrama, satu blok 3 tingkat. Okey. Blok junior dan blok senior. Tapi blok senior ni yang tingkatan 5 yang ambil peksa besar macam SPM, lepas tu yang peksa masa tu PMR tingkatan 3. Bilik diorang ni ujung-ujung lah, mana jauh lah daripada junior, sebab atas alasan takut mengganggu diorang nak study malam. Cuma pada malam berlakunya kejadian tu, tak ramai senior yang stay up lah. Maknanya lepas dah tutup lampu pukul 11 tu memang tidur lah tak ramai siap, sebab memandangkan besok tu hari Jumaat. Biasanya kita orang ni kalau hari besok Jumaat malam, maknanya Khamis malam Jumaat, student akan tidur awal, sebab pagi-pagi hari Jumaat tu semua wajib turun solat subuh di surau, sebab kita ada doa kunut dengan sujud sejadah kan. So malam tu boleh dikatakan semua bilik dah gelap pukul 11. Cuma apa yang saya pelik lah masa tu malam tu, biasanya kita orang biasalah budak-budak hostel kan, pukul 11 lampu, tapi masih ada lagi sembang-sembang, lepak, borak kan. Jadi malam tu memang semua tidur lah. Okey, malam tu yalah, memang tahu malam Jumaat, cuma tak adalah nak fikir yang pelik-pelik, takut-takut kan. Kalau siapa yang pernah duduk asrama lah, kalau guys pernah duduk asrama, mesti korang tahu kan keadaan bila semua dah tidur, bila tengok kat row tu nampak semua dia berselimut kan, memang seram lah kan, macam mayat pun ada. Okey, masa tu dalam lebih kurang 11 lebih, saya ingat sampai sekarang, dalam pukul 11.40 bukan 45 macam tu, dekat pukul 12 lah, memang dah sunyi dah. Okey, katil saya ni atas ada member lah, kawan saya tu pun dah tidur. Jadi dah sembang-sembang sekejap sebelum tidur ni, dia pun dah tidur. Belakang saya tingkap nako, tingkap nako tahu kan, tingkap yang cermin lepas tu ada besi kan. Okey, pukul 11 lebih macam tu, saya tak dapat tidur, pusing sini tak boleh lelap, pusing sini tak boleh lelap, sunyi sangat. Biasanya waktu-waktu macam tu masih ada dengar lagi bunyi senior pasang radio kuat-kuat, tapi ni tak ada, memang sunyi. Okey, so dalam kepala otak ni mula dah fikir dah, alamak, asal tak boleh tidur ni, oleh semua dah tidur, aku tak boleh tidur ni kan. Lepas tu cuba lelap, baca doa macam-macam, baca 3 kul apa semua, paksa diri lelap. Tiba-tiba lebih kurang dalam tak sampai 5 minit kot, baru nak terlelap masa tu, dari tingkap belakang saya duduk, dari tingkap belakang saya tu rasa angin tiup. Okey, masa tu ingat biasalah, angin biasa kan, biar dulu, pusing sebelah sini menghadap ke dinding, rasa lagi pusing, masuk angin, kali ni memang sebelah telinga, macam tu. Tak lama lepas tu dah tarik selimut, dah baca doa nak terlelap, tiba-tiba cuba korang bayangkan, selimut dah tarik, dah tutup muka kan, ada benda tiup dekat telinga.
dalam simut ni tapi ada benda tu fuh, macam tu rasa fuh. Cuba korang bayangkan, logik ke tak logik? Masa tu saya dah rasa apa benda dalam telinga, dalam telinga apa benda dalam simut ni kan. Tiba-tiba dia cium fuh. Kata lepas tu nak buka ke tak nak simut. Masa tu memang takut gila-gila, tak tahu nak cakap apa. Cuma masa tu ingat nak azan tau, tapi fikir-fikir angin ni kot kan. Tiba-tiba lepas tu bunyi macam member macam batuk-batuk ujung sana. Okey, tengok sip baik lega, ada member tak tidur lagi kan. Walaupun dalam keadaan takut, telinga kena hembus tadi, tapi hilang sikit rasa takut sebab dengar bunyi suara orang kan. So saya pun perlahan buka simut tu, pusing sebelah sini, tengok ujung sana katil tengah-tengah, lebih kurang dalam selang 3 orang daripada saya, 3 katil. Kawan saya tu duduk tercanguk. Saya nampak duduk tercanguk dengan keadaan selimut tu sampai ke muka. Faham tak? Cuba korang bayangkan, berselubung, tapi duduk tercanguk tegak macam duduk atas katil, kaki melunjur duduk keadaan berselubung selimut. Kalau dia ngigau kan mesti dia bercakap lagi, ataupun dia buka selimut ke apa kan. Tapi tak, dia tegak macam tu. Masa tu saya dah start rasa tak syok. Saya tarik semula selimut. Okey, tarik selimut, tutup, menghadap ke dinding semula. Baca lah semula. Saya baca 3 kurs, saya baca Al-Fatihah. Saya mengucap. Masa tu mulalah teringat mak ayah kat rumah, teringat adik-beradik, rasa nak balik kan. Rasa macam tak ada orang ni. Rasa macam kat asrama tu tak ada orang, padahal ramai dalam bilik tu. Dan tak cukup setakat itu saja dia mengacau saya. Yang paling ngeri, bila saya dah menghadap ke dinding, tiba-tiba terdengar pintu yang menghadap dekat kaki saya, yang menghala ke saya ni, pintu masuk yang menghala ke saya ni berhadapan dengan saya ni. Cuba korang bayangkan, katil, okey, katil, loker, lepas tu pintu. Kita nampak lah pintu tutup ni. Malam nak tidur, pengawas asrama tutup semua pintu. Tapi dengar bunyi orang tolak pintu. Kum. Tahu, bunyi macam orang cuba buka pintu, tolak pintu kayu tu kan. Kedekum. Masa tu lagilah saya rasa tak sedap. Saya dah rasa macam apa benda pula ni kan. Siapa masuk malam-malam ni kan. Takkan warden pula cek, takkan senior pula dah sunyi, dah tidur habis kan. Dengarlah, tolonglah jangan kacau aku ni, tolonglah dalam hati tu kan. Tadi dah ternampak lah tadi yang member tu duduk cegap berselubung simut. Dah rasa lain macam dah. Bunyi pula pintu gergung, macam orang tolak, macam orang rembas pintu tu, macam tolak paksa nak buka kan. Lepas tu kalau betul-betul bunyi bising, satu dom dah terbangun. Tapi ni tak ada, sunyi sepi. Lepas bunyi pintu tu sunyi sepi. Saya pegang kuat-kuat simut ni, takutlah. Sebab sini pernah cerita ada orang tarik simut tengah-tengah tidur malam kan. Ada sesuatu yang tarik simut. Lepas tu, lepas dia dah hembas pintu tu, dah buka pintu tu, you guys tahu tak apa yang saya dengar? Masa saya tengah berselubung ketakutan, lepas bunyi pintu yang kuat kena tolak tu, tiba-tiba saya terdengar bunyi macam seolah-olah macam orang yang dia macam mengejek kita tau, macam menganjing. Dekat sangat dengan saya masa tu saya dengar. Jadi saya pun cuba membandingkan diri. Memang takut sangat cuba membandingkan diri, sebab saya fikir kawan saya. Sekali lagi, bila saya perlahan pusing dalam keadaan yang ketar-ketar ni, saya tarik simut saya perlahan. Saya tengok kawan sebelah tidur. Bila saya pandang ke pintu, guys, apa yang saya nampak guys? Sekujur badan yang berdiri berbalut putih, berkain kafan, dan berpunjuk di atas, nampak muka yang hitam, berdiri betul-betul di pintu menghadap saya, setinggi pintu itulah. Ya Allah, saya kata saya dah lemah segala-gala. Saya dah tak tahu nak cakap apa. Saya menjerit. Saya ingat lagi masa tu saya menjerit. Saya panggil mak, abah, saya menjerit, tapi tak keluar suara.
Saya nak sebut Allah, Allah, tapi tak keluar. Saya rasa macam ada orang sekat kat dada ni. Benda tu merenung tajam ke arah saya, berdiri tercegat di pintu dengan keadaan yang semua gelap dan sama-sama lampu koridor suluh ke arah benda itu. Dalam kepala otak saya memang tak fikir apa-apa dah. Saya memang kena kacau. Jadi saya pun tarik selimut semula, terus saya pusing ke dinding. Saya ketar. Saya rasa malam tu memang tak tahu masa bila saya terlelap sebab terlalu ketakutan. Jadi itu cerita pertama saya mengenai kisah yang saya pernah kena ganggu di hostel. Masa tu kali pertama saya kena ganggu di hostel.